bidang alam sekitar berpuluh dekat UKM, tapi sampah selepas malam tadi hari Selasa pasar malam 3 tan setiap hari, setiap Selasa, Sabtu, 1 minggu 6 tan. Memanglah ada kerja kepada orang, tapi bukan itu jawapan dia. Memanglah sentiasa ada jawapan kan. Okey, kalau kita buat sampah ni adalah kerja kepada orang. Kalau macam tu baik sampah kena di UKM. Kan? Keluar dari fakulti campur kan. Sebab apa nanti ada kerja untuk orang. Dia adalah orang lupa untuk kerja. Mana ada. Keilmuan tidak merupakan suatu benda yang menyelesaikan masalah masyarakat. Jangankan lagi untuk menyanggah. Kamu nak kata teori evolusi tidak betul. Ini bantahan falsafahnya, matematiknya dan biologinya. Big Bang Theory tidak betul. Ini bantahan falsafahnya, matematiknya, fiziknya. Sains komputer boleh ditulis semula dengan menggunakan logik yang lebih mesra kepada orang Melayu. Komputernya dan lain-lain. Apa logik yang lebih sesuai kepada orang Melayu? Patuh saja. Satu kebenaran. Bukan itu. Logik ada banyak. Sekarang orang yang belajar sains komputer sedang belajar bagaimana tumbuh-tumbuhan menghantar maklumat kepada tumbuh-tumbuhan yang lain. Bayangkan apa yang mereka aim kalau mereka faham itu. Dalam bidang kimia apa dia apa? Kimia organik komputer. Sebuah pokok adalah sebuah komputer. Kalau dia faham itu. Sebab masalah dalam komputer apa? Masalah dalam komputer apa? Processing. Wah. Masalah SKN. Masalah dalam bidang sains komputer terletak kepada istilah itu. ICT. Apa dia? Information Communication Technology. Dalam bahasa Melayu TMK. Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Apa dia? Bagaimana menyampaikan maklumat. Itulah masalahnya. Pernah tengok cerita Alan Turing? Cerita Alan Turing dalam YouTube? Alan Turing yang buat komputer. Cerita lama dia Enigma. Cari dalam YouTube Enigma. Cerita baru dia bagaimana dia membuat mesin yang boleh pecah kod peperangan Jerman. Sebab Jerman menghantar kod melalui telegraf. Tapi kod itu bukan bahasa. Bukan cakap sila serang kapal itu. Bukan. Dia tak boleh. Dia hantar melalui teks yang dihilangkan maknanya. Mungkin numbers. Kamu tengok cerita Beautiful Mind. Ada tengok Beautiful Mind yang Nash cukup gila untuk dapatkan maklumat daripada surat khabar. Dan kemudian break dan cakap Nash gila lah. Nash memang gila lah. Tapi Alan Turing tidak gila. Dia sebenarnya adalah manusia yang pertama memecahkan persoalan dalam bidang kriptografi. Ini bidang ni, keselamatan maklumat. Sebab kalau kamu hantar maklumat, keselamatan maklumat itu mesti kamu pegang. Kan kamu hantar maklumat apa dia? Saya transfer akaun ke India, nilai dia 3 juta. Kamu nak transfer macam tu saja. Gila. Orang kamu transfer akaun melalui handphone katakan kan? Semua orang yang operate handphone kamu tu, dia tahu bila kamu hantar itu, dia tahu, dia baca. Kejujuran dia saja untuk tidak curi 10%. Kita tengok, oh dia hantar 3 juta. Ya betul dia. Dia boleh buat program untuk ambil. Kan duit kamu pada angka saja. Kan? Duit kamu pada angka saja. Kamu pegang angka kan? Malas kan tak pegang apa-apa, bukan kad.
Dulu pegang juga apa ni, buku kan ada angka dalam dia. Kamu kan kad. Bila kamu bagi duit pada bank, duit tu bukan duit kamu dah. Yang tinggal pada kamu adalah angka dia. Atau kad yang dalam dia ada angka bila kamu masukkan dalam mesin. So angka tu boleh diubah. Sistem keselamatan mesti dibina untuk mempertahankan angka tu. Itu sebab hacker selalu kena tembak. Hacker selalu kena cari. Sebab apa? Oranglah yang tukar-tukar semua tu. Jadi bila dia bombard kita, kita mesti defend. Right? Dan defend kita adalah falsafah keilmuan kita. Apa dia falsafah keilmuan? Kan? Apa dia falsafah keilmuan kita? Ada seluruhnya Al-Quran sebut. Ilmu adalah perkataan yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Beratus-ratus. Perkataan yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah perkataan ilmu. Dalam semua bidang disebut. Orang yang berilmu, ilmu bidang apa, semua disebut. Kamu ingat Gunung Ganang itu tetap berdiri di tempat dia. Dia sebenarnya seperti air. Dia bergerak. Itu geologi. Okay. So, bila kamu belajar ilmu barat, kamu tahu bahawa kamu akan dibaratkan. Itu sebab London, New York merupakan agenda besar. Aku nak belajar kat London lah. Tapi bukan itu sepatutnya agenda. Agenda adalah memahami seluruh pemikiran mereka dan kemudian membawa pemikiran sendiri untuk mengatasi mereka. Ini bukan cerita 2-3 tahun boleh selesai lah. Ini long life punya cerita lah. Mungkin seorang, 2 orang daripada kamu akan cuba fikir macam mana nak buat lah. Kan? Tak boleh semua, tak logik semua lah. Yang lain tu pergi makan gaji je lah. Kan? Jadi pergi masuk muka surat yang terakhir dalam masa saya minta dalam 5 minit sebelum dah siap soalan ni. Itulah seluruhnya 3 dengan segala bahannya dia kamu baca dengan segalanya saya tulis kat situ. 3 bahagian yang pertama tu mematlamatkan demikian supaya kamu menyediakan diri untuk defend keilmuan. Senjata yang paling kuat sekali untuk mempertahankan diri adalah keilmuan. Keilmuan. Dia bukan peperangan atau apa-apa. Okay? Keilmuan. Right? Dengan ilmu kamu boleh turn satu sebuah industri berubah kepada sesuatu perkara yang lain. So generasi kemudian berfikir cara yang lain. Okey. Jadi saya senaraikan 5 cabaran itu kepada mahasiswa. Okay, dengan andaian yang pertama paling penting, bukan setakat lulus periksa. Yalah, saya tak kata kepada kamu jangan lulus periksa. Saya kata kepada kamu lulus periksa dengan A semua sekali. Itu pun tidak cukup. Kamu lulus periksa dengan A semua sekali. Itu pun tidak cukup. Kalau kamu jumpa saya dekat Jabatan Matematik besok, dalam 2 atau 3 tahun lagi, saya beritahu kepada kamu, cukup tak? Masuk minggu yang pertama kan, cukup tak? Minggu yang pertama kuliah dia mantik. Kalau angin bertiup, pokok bergoyang. Kalau pokok bergoyang, belum tentu angin bertiup. Apa benda ni? Aku Jabatan Matematik, pokok bergoyang pula. Ada angin pula. Apa dia? Dia logik. P makin Q. Q bukan P. P implies Q. Jika A maka B. Tapi jika B belum tentu A. Terjemah kepada set diri, A di dalam B. Kalau B di luar daripada A belum tentu A. A lebih kecil daripada B. Set dia. Boleh bayang? A, B. Jadi semua A di dalam B. Ada B yang bukan A. Dia letak dekat luar daripada A. Jadi yang B itu bukan A. Itu set. Itu gambar ajar when. A.
Bila saya sebut van tu, oh van. Bukan van yang tu, van pasal malam tu, bukan. VENN, seorang ahli logik yang hebat tahun 1870. Dialah yang mengatakan bahawa sebenarnya logik ni boleh dimatematikkan guna teori set. Itu sebab matematik dengan logik ni dia dapat. Sebab teori set dia memegang dia. Okay? Dan dia jadi persilangan atau dia jadi union. Not dia jadi tidak. Itulah dia. Okay? Cabaran yang paling getir sekali, cabarannya adalah menjadi seorang intelektual. Itu cabaran yang paling getir. Sebab kamu tidak akan boleh buat tentang apa yang saya cerita tadi kalau kualiti membaca amat lemah. Okay? Buku pun nak photostat semua. 10% daripada pendapatan bulanan tak ada pendapatan, tapi kamu ada duit bulanan. Tak beli buku. Negara maju 15% daripada pendapatan bulanan beli buku. Dekat bilik perpustakaan pun tak ada. Perpustakaan kawan yang punya. Dia takkan boleh. Kamu lulus X-ray je lah. Okay? Dia intelektual, dia duduk dengan perpustakaan. Satu hari 5 jam dalam perpustakaan. Banyak dia buku. Nak buat apa ni? Baca. Boleh baca. Kalau kamu minat fizik, boleh baca teori-teori Einstein, teori-teori. Baca dan timbulkan puluhan persoalan yang semua orang tidak akan jawab. Kamulah yang akan jawab 1-2 daripada soalan itu. Orang lain peduli apa nak jawab. Kamu cuma nak cakap dengan dia. Saya cuma nak cakap dengan kamu. Saya tahu tentang Einstein sekian. Kamu kata kepada saya peduli apa? Tak apalah. Kita nak kawan kamu ni. Bila kamu membaca banyak, kawan semakin kurang. Kalau ke di Eropah, kalau kamu membaca banyak, kawan kamu akan very specific. Okay, kawan kamu dekat dekan fakulti falsafah, itu kawan kamu. Kan? Dia apa-apa je telefon kamu. Dia tahulah kamu boleh jawab soalan dia. Sebab banyak kali dia tanya soalan tu, orang lain tak nak jawab. Kamu dia jawab. Dia call kamu lah. Dia hantar mesej. Dia kata, do you have any time to want to discuss about Wittgenstein? This time, okay, buka buku. Apa dia Wittgenstein? Dimanualkan. Manualkan buka buku. Kan? Tadi ada Imran Rashid beritahu kepada saya, dia baca buku Hegel. Dia dapat beli Imran Rashid. Kenal? Dia buat master dekat Manchester. Falsafah. Dia kata, Hegel kat Malaysia tak ada orang baca. Dia kata, kat sini pun, kat Manchester ni, Hegel, profesor dia pun tak boleh baca. Jadi dia kata, saya beli buku ni ke, saya menyamai kualiti profesor saya. Sebab apa? Dia pun tak baca, saya pun nak baca. Okey lah. Jadi kamu mesti buat kerja sendiri lah. Okay? 10 tahun lagi kita jumpa. Kamu buat PhD ke apa, kalau panjang umur lah. Kamu boleh membahas siapa dia, Imam Al-Ghazali, Mullah Sadra, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx yang tak suka kepada Hegel. Ni idea komunis ni apa pelik sangat. Sosialis, Marxis, apa dia kerja dia, kapitalis yang sekarang ni amat popular. Kan? Apa dia kelemahan teori dia? Kalau boleh, kalau tidak, tak boleh lah. Ni demonstrasi boleh lah. Itu cabaran dia. Cabaran paling detail yang kamu perlu sediakan diri dengan lulus semua subjek kamu. Saya tak kata kamu pergi buat benda lain. Lebih baik sebenarnya daripada kamu main bola atau main netball. Menjadi seorang intelektual. Kamu akan rasa tidak cukupnya waktu. Kamu boleh mengira. Kalau kamu menjadi seorang yang kamu rasa berada pada tahap itu, kamu akan rasa cukup ke masa untuk aku habiskan buku kat library. Rasanya kena habis ni, tapi cukup ke masa? Aku rasa dalam 40 tahun tinggal lah. Tapi ada masa kena habis buku ni. Setahun 1, 40 habis. Alamak, tak boleh. Setahun 2 boleh ke setahun 2? Setahun 10, 40 tahun 400. Bacalah. Dan kamu akan dapati setiap buku yang kamu baca redundant. Dan start doing something else lah.
kuasai pengetahuan yang kamu buat pada tahap yang terbaik, dan kemudian timbul pengetahuan sendiri daripada pembacaan, beli buku, diskusi dan berbagai-bagai yang lain. Okey, saya ingat itu saja. Saya benarkan beberapa soalan. Kita akan sebelah ni. Soalan tentang teks ini, tentang yang saya bincangkan, atau tentang benda yang saya hapus saya. Soalan pertama. Cakap pas. Okey, nak tanya macam mana kita nak mulakan satu pembacaan buku yang macam senang nak faham. Sebab kadang-kadang bila kita baca satu buku tu, dan even buku teks kita pun kadang-kadang kita tak faham benda tu. Okey. Soalan kedua, kita baca juga. Ya. Saya jawab soalan pertama. Okay, baca buku. Kamu baca buku. Buku teks bukan untuk dibaca. Buku teks dia telah ditulis sehingga kan dia hanya menyampaikan benda yang nak disampaikan. Itu buku teks. Itu maksudnya teks. Okey. Buku yang nak dibaca adalah buku yang macam dijual di luar. Dia bukan promosi ya. 30% potong. Sebab saya nak beli buku tu, tak potong 30%. Bukan. Buku teks dia hanya bercerita tentang benda yang nak disampaikan. Kamu tidak akan nampak macam buku teks tak cerita kenapa Newton nak sangat F sama dengan mg tu. Dia tak cerita. Newton sebenarnya seorang padri. Kalau dia padri, 5 bab yang pertama dalam perjanjian baru adalah tentang kejadian alam dalam masa 6 hari. Tuhan menjadikan alam dan menyusunnya mengikut peredarannya. Jadi kalau kamu seorang padri dan seorang saintis seperti Newton, atau seorang alim dan seorang saintis seperti Imam Ghazali, pening kepala. Tuhan mencipta alam dan meletakkannya pada kadarnya. Apa maksud kadar ni? Proportion, nisbah dengan yang lain. So dia start untuk tengok dan dia propose jawapan. Belum tentu betul, tapi dia propose jawapan yang lebih betul daripada penjelasan sebelumnya. Okay? Jadi kalau kamu membaca buku, kamu baca buku yang bercerita banyak tentang sesuatu perkara yang kita panggil, kalau dalam bidang sains ni kita panggil popular writing. Popular writing. Dia bukan buku teks, dia bukan buku akademik macam set theory. Itu tak boleh baca. Kamu ada PhD matematik mungkin boleh baca lah. Set theory, start with X, suppose X, dan suppose Y. Dan suppose X ada hubungan dengan Y, F, and analogy to Z. Dan you boleh compose G dengan F. Baca apa? Cari buku yang dipanggil popular writing. Saya tak, masalahnya adalah di Malaysia ini, popular writing ni kalau dalam bidang sains, MPH mungkin ada dalam 100 buku, mungkin ada satu ke. Popular writing dalam bidang ekonomi, kewangan, politik banyak, tapi dalam buku sains amat sedikit. Jadi kalau kamu melancur-lancur tersampai ke Singapura, ke India, dia ada buku tu lah. Kamu tanya dekat dia. Contohnya yang saya sebut tadi kan, Roger Penrose, dia ada buku The Nature of Numbers. Hawking, dia ada buku The Brief History of Time. Itu Einstein. Buku yang dijual 1 juta salinan dalam masa satu bulan. The Brief History of Time. Hawking ada buku popular
Baby Universe. Baby Universe. Alam ketika dia kanak-kanak. Okay. Terjemahan Melayunya lah. Alam ketika dia kanak-kanak. Okay. Jadi baca tu semua benda-benda yang konseptual. Contohnya, adakah masa wujud sebelum penciptaan alam, akan disebut kat situ. Sebab dari segi konsep fizik ini, konsep dia berada pada bidang teologi atau falsafah. Tapi bila dia keluarkan XYZ itu yang kamu nampak tu, yang pening kepala. Ini nak hafal ke nak buat apa ni kan? Jadi kalau kamu membaca buku-buku itu, kamu akan dapati bidang kamu lah. Kalau kamu tak minat fizik, kamu jangan start dengan fizik. Kalau kamu minat biologi, cari buku-buku popular dalam bidang biologi. Kalau kamu minat matematik, cari buku-buku dalam bidang matematik. Minat sains actuary, cari buku-buku dalam bidang kewangan. Kalau kamu minat dalam bidang kejuruteraan, cari buku-buku tentang kejuruteraan. Popular, bukan teks. Dan start untuk baca. Kan? Bila kamu baca itu, kamu rasa dia natural. Maksudnya macam tengok drama swasta. Atau kamu macam tengok filem kan? Kalau kamu tengok filem kan, kamu natural. Kamu rasa, mana ada kamu rasa apa filem ni? Dan macam jarang lah. Sebab kamu nak tengok filem tu, kamu akan rasa natural. Macam kamu makan tu, kamu rasa natural. Kecuali kamu makan benda yang pelik-pelik lah. Makan ni bukan natural. Jadi kamu mesti membaca. Jadi kalau rasa muka surat demi muka surat natural, itu kamu membaca lah. Kamu mula untuk grasp the idea. Dan kamu selepas 2-3 bidang, 2-3 buku dalam bidang itu, kamu pindah kepada bidang yang lebih susah. Baru kamu boleh grasp bidang yang sebelah. Linguistik, katakan. Apa sebenarnya teori linguistik? Pakar teori linguistik yang pertama di dunia, orang Islam. Dua mazhab yang besar di Arab, Baghdad dengan Basrah. Sekarang pakar linguistik Chomsky, Amerika, MIT. Dan dia pakar linguistik dunia yang pertama, yang linguistiknya hebat. Ini kita baca yang bahagian popular writing. Malam ni di Malaysia, kamu boleh order lah. Kalau kamu masuk Amazon, kamu tengok popular writing, dia akan senaraikan semua. Dan kamu baca. Okay. Langkah kena jadi intellectual. Pertanyaan tadi kena tanya, kena jadi intellectual. Apa maksud saya intellectual? Cuba sedikit baca apa yang saya tulis itu. Dan kamu tidak boleh, intellectual dia tidak kaku terhadap pembelajaran dia. Tak, kamu umur 17, 18, 19. Saya start baca buku dengan serius umur saya 20. Itu saya tahu tahun 3. Umur saya 20. Jadi kenapa saya start baca buku? Sebab saya rasakan ada satu benda yang sangat susah dalam bidang matematik ini dan hanya boleh diselesaikan kalau saya membaca banyak, iaitu hubungan logik dengan matematik. Saya dapati semua teori matematik, statement dia sama. Kenapa ya? Saya tanya Twitter, Twitter tak nak jawab. Tak boleh jawab lah. Twitter tak boleh jawab, bukan tak nak jawab. Twitter tak boleh jawab. Tanya, masa tu Twitter tu perempuan. Kita minta, kenapa teorem, banyak teorem yang saya belajar atau diajar oleh masyarakat, kenyataannya sama. Yalah, kita lupakanlah tentang apa dia dinyatakan, tapi statement dia mesti if A then B. Sekarang bahasa Melayu ni, jika A maka B. A diberi, buktikan B. A mesti boleh membuktikan B. Kita tak boleh buktikan saja. Untuk kita lemah lah kalau kita tak boleh buktikan. Teorem itu mesti boleh buktikan. Apa kaedah pun pembuktian, mesti boleh buktikan. Jadi saya didik Bertrand Russell, kelas English philosopher, Bertrand Russell, supervisor kepada Wittgenstein. Okay. Ahli matematik, ahli logik yang menulis buku yang sangat susah, Principia Mathematica. Dia lah yang membuktikan kosong dari secara logik. Nanti saya jawab yang soalan 3 tu. So, dia kata matematik ni sebenarnya memang logik.
So semua matematik mesti P, Q, P, Q, P, Q. P makan Q, P makan Q. Itu saja. Lepas tu saya baca Wittgenstein. Wittgenstein kata itu salah. Sudah. Wittgenstein kata thesis supervisor dia salah. Jika A maka B. Matematik bukan jika A maka B. Matematik adalah apakah A. Contoh dia bagi jawapan. Wittgenstein sendiri tak boleh jawab. Sebenarnya dia kata, kenapa pen itu kamu namakan pen? Apakah pen? Dah. Masa tu saya sedang buat master. Jadi bila saya sampai ke UK buat PhD, ada banyak buku Wittgenstein saya baca lah. Tak boleh dapat jawapan sampai sekarang. Sebenarnya apakah pen? Kenapa pen kamu namakan pen? Sebab orang putih panggil dia pen. Okey, tak apa. Kenapa batu kamu namakan batu? Sebab dia keras. Tidak ada perkataan keras di situ. Sebab sebelum itu kamu tahu itu batu. Sebab yang lain serupa macam dia. Andai kata itu kali pertama kamu jumpa, kenapa kamu namakan batu? Apa cerita? Collapse. Itu sebab Bertrand Russell collapse pada tahun 1914 dengan dua helai penulisan daripada Wittgenstein. Dua helai penulisan menjadikan supervisor dia terus berhenti jadi ahli matematik. Terus. Terus tulis Nobel lepas. Bertrand Russell dapat Nobel Prize menulis Nobel. Bukan sebagai seorang ahli fikir lah. Okey. Satu memang nombor semua orang tahu. Satu adalah nombor. Semua orang tahu. Sebab apa? Dia membilang benda. Kalau kamu percaya, nombor adalah bilangan benda. Masalahnya, epsilon bilang apa? Kunci kuasa 2 nombor 2 bilang apa? Infinite bilang apa? Lupakan yang itu dulu lah. Kita percaya bahawa satu adalah nombor bersebabkan dia membilang satu benda. Tapi satu durian tak sama dengan satu durian yang lain sebab duriannya tak sama. Satu apple pasti tak sama dengan satu durian sebab unitnya tak sama. Kamu belajar unit dalam fisiknya mesti berada pada unit yang sama baru kamu boleh buat durian. Set mesti sama. Kalau kamu tambah dua unsur dalam set yang sama, jawapan mesti dalam set itu juga. Kalau dua berset, dia tak tertarik. Itu tambah itu maksudnya adalah membawa satu unsur daripada satu set X didarabkan kartesian dengan satu set Y kepada satu set Z. Itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Satu itu sebenarnya menjadi satu fungsi kalau belajar fungsi. Bukan lagi tambah, tolak, darab, semua tu. Okey. Sifar adalah nombor yang pertama sebab dia amat perlu. Sifar cuma dipercayai nombor yang pertama, dipakai sebagai nombor yang pertama semenjak daripada zaman Nabi Adam mungkin. Takut atau tak takut saja orang pada nombor ini. Pencipta nombor sifar adalah tamadun Arab, India. Al-Khwarizmi bawa daripada tamadun India ke Arab. Saya cuba membuktikan pencipta nombor sifar adalah tamadun Melayu. Belum boleh progres sebab tak ada batu surat nak baca. Okey. Evidence berkenaan nombor sifar di alam Melayu lebih awal daripada di India. Manuskrip yang dirujuk oleh Al-Khwarizmi lebih lewat daripada batu bersurat yang ada di Champa. Champa tahu di mana? Baca Facebook sikit lah Champa kat mana. Champa bukan di Vietnam. Seluruh Vietnam adalah Champa. Cambodia, Funan. Okay. Sifar telah dipakai semenjak daripada mungkin Nabi Adam. Tetapi secara matematik, sifar dikatakan sebuah nombor baru saja 130 tahun yang lepas oleh Cantor, atau lebih awal daripada dia oleh satu sarjana Itali. Dia kata ada dua nombor saja, iaitu sifar dan satu. Nombor yang ketiga adalah waris daripada semua nombor ini, iaitu sifar dan satu. Kalau kamu buat operasi dengan sifar dan satu, kamu akan dapat nombor yang lain. Jadi ada tiga nombor, iaitu satu, sifar, satu dan waris kepada sifar dan satu. Anak dia lah. Semua tu boleh dianakkan daripada sifar dan satu. Semua benda tolak infinity sajalah. Maksud tu tak ada idea infinity. Itali, ahli matematik Itali yang menukilkan sifar sebagai nombor yang pertama pada tahun 1860 lebih dalam bahasa Itali. Nama dia Piano.
P-E-A-N-O, piano. Tak tahu lah bahasa Itali ni sebut apa kan. Tapi alasan yang dia berikan sifar sebagai nombor yang pertama adalah alasan sosiologi, bukan alasan matematik. Sebab alasan dia negatif. Tanpa dia, semua orang tidak akan boleh bekerja. Tanpa sifar, 1 juta sama dengan nombor 1 juta. Kan? Tanpa sifar, 1 juta tidak ada beza dengan nombor 1. Sama saja. Sebab sifar tu kamu tak anggap dia sebagai nombor. 1 juta, 1 bilion, 10 bilion. Nombor 1 juga yang paling nilai. So 1, 10, 100 sama je. Itu yang berlaku pada masalah pengurusan akaun di China. Sebab di China, nombor sifar adalah titik. Dan bukan, nombor sifar di awalnya adalah tempat kosong. Jadi bayangkan kalau kamu transfer duit di China tahun 1000 Masihi, duit kamu RM100, dia tulis 1, lepas tu ada 2 tempat kosong. Mana kamu tahu ada 2 tempat kosong kat situ? Sampai dekat dia tukar 1 tempat kosong saja, dah hilang RM90. Kalau kamu simpan dekat bank 10 juta, tiba-tiba sampai kat kamu tinggal 100. Dia kata, masa saya buat dulu, dia kata, mana ada 6 tempat kosong, mana? Saya ingat dia kata, masa kamu hantar duit tu, ada 2 tempat kosong saja, dah tinggal RM100. Jadi di negeri China bergaduh besar. Sehinggalah sarjana Cina kata kena pinjamlah nombor sifar ni daripada Tamadun Islam tahun 1200. Mereka pun dapatkan nombor sifar itu dan mereka sama ada titikkan atau kosongkan. Istilahnya link dalam bahasa Cina. Link itu dulu tempat kosong. Okay? 101 tidak ada beza dengan 11. Mana kamu tahu ada satu tempat kosong di tengah? 11, 101 kosong. Jadi masalah perakaunan semua timbul di China. Dan mereka atasi dengan meminjam daripada Tamadun Islam. Sifar memang masalah yang besar dalam matematik. Bertrand Russell membuktikan, tak salah saya, 64 muka surat logical argument untuk sampai kepada conclusion sifar adalah nombor yang pertama pada tahun 1910 dalam Principia Mathematica. 64 muka surat baru dia kata sifar adalah nombor yang pertama. Dan dia ambil 100 muka surat lagi untuk tunjukkan satu dalam nombor yang kedua. Secara logik, bukan secara kiraan biasa. Kalau kiraan biasa sifar 0, 1, 2. Tapi secara logik, kamu nak start dari mana? Apa dia nak letakkan sifarnya? Okey, soalan yang 4. Boleh? Kemudian didaktif menawarkan conclusion yang lebih konklusif daripada induktif. Dan kita lihat sains moden secara keseluruhan dia berdiri atas prinsip induktif. Jadi menjadikan sains moden relatif dan dia punya kajian-kajian melakukan macam penemuan untuk kerangka dekat kemudian kerangka penemuan kemudian dia sifat spekulatif. Dia tak setia. Jadi dia merupakan sains never-changing. Dan dalam kerangka penemuan hakikat kemudian pergerakan ni tak selalu progresif. Kadang-kadang dia rasa macam hampir. Kadang-kadang dia rasa macam hampir kepada hakikat mutlak. Kadang-kadang ada satu teori lain boleh jatuhkan teori yang lama. Jadi soalan saya, adakah ada pintu untuk sains, pintu perkembangan yang dapat dilalui oleh sains moden untuk memasuki ruang didaktif? Kalau ada, bagaimana? Kalau tidak ada, harus bagaimana pula? Supaya sains tidak terus terangkat dalam pergerakan sains yang bingung. Apa keistimewaan Islam yang kami bangun ini berbanding sains moden? Sebab adakah hanya mempertahankan akidahnya? Sebab last sekali kita akan sampai pada sains dan teknologi.
orang akan pandai bagi research. Itu mana nilai sains Islam tu? Sebab orang akan bagi research ni. Soalan seterusnya. Soalan sedap. Itulah. Okay, saya jawab. Okay. Bukan setakat dua, deduktif dan induktif. Sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 kaedah. Tapi dia tidak popular lah. Yang popular adalah induktif, iaitu bottom up. Istilah mudahnya, istilah motivasinya bottom up. Maksudnya kamu start daripada bawah, kamu naik kepada atas. Okay? Dengan anggapan atas lebih mulia dari bawah. Deduktif, dia top down. Kamu start daripada atas, kamu arahkan yang bawah tu susun supaya sama dengan yang atas. Itu top down. Okay? Sains moden sebenarnya, saya akan bentang ni dekat meeting hitam 30.5. Saya dah jawab banyak kali dalam Facebook. Sains moden sebenarnya terlalu cenderung kepada mengembangkan induktif yang dibangunkan oleh Al-Haytham dan Al-Biruni. Ilmu induktif ni, ilmu eksperimen empirical, uji kaji. Orang yang pertama sekali buat adalah Al-Haytham dalam eksperimen bilik gelap untuk buat cermin mata. Teori penglihatan sebelum Al-Haytham adalah saya boleh melihat sebab cahaya mata saya menerangi kamu. Saya boleh lihat. Okey, dia bukan cahaya daripada kamu datang kepada saya. Itu teori Aristotle. Cahaya datang dari mata kita dan melihat semua orang. Okay? Jadi Al-Haytham batalkan teori ini dengan membuat eksperimen bilik gelap dan kemudian dia kata duduklah dalam bilik ni. Kalau mata kamu ada cahaya, sila pandang dalam bilik. Mana ada kan? Kalau kamu berada dalam bilik yang sangat gelap, kamu tak boleh langsung untuk kamu bukalah bilik mata. Bukalah mata besar-besar. Pakailah mata 10. Kamu takkan nampak apa-apa sebab tidak ada cahaya datang dari mata. Tak tahulah dia mungkin menggunakan evidence daripada perubatan ke apa. Saya tak kena bacalah Al-Haytham. Punya dalam bahasa Inggeris. Kemudian dia membuat lubang di dalam bilik itu dan cahaya masuk ke dalam bilik itu. Dia kata tengok cahaya datang dari mana? Cahaya datang dari punca cahaya dan kemudian menerangi dan baru kita nampak ada lubang di dalam bilik itu. Itulah yang menjadikan dia mencipta cermin mata ini, kanta. Okay. Jadi Barat kemudian Eropah dia berdepan dengan Inquisition, iaitu sesiapa yang memberi pandangan bertentangan dengan Injil dia akan dihukum. Kamu dengar cerita Copernicus, Galileo, Bruno yang dihukum mati, Galileo yang diberi surat tunjuk sebab, bukan surat berjanji lah. Ada seorang tu yang dipotong lidah sebab dia bercakap berlawanan daripada apa yang disebut di dalam khutbah hari Ahad gereja. Kamu tak boleh cakap berlainan daripada dia. Kalau kamu cakap berlainan daripada dia, dia akan beritahu kepada raja hukum bunuh kepada orang ini. So Galileo saja yang orang yang pertama lepas. Sebab apa? Dia kata sebenarnya di dunia ada dua kebenaran, kebenaran sains dan kebenaran agama. Dia lepas. Copernicus, orang yang pertama menulis tentang matahari pusat kepada cakrawala ini, dia dah mati baru keluarga dia rilis manuskrip itu. So dia kata kalau kamu nak bunuh, dia dah mati dah, tak payah bunuh. Okey, manuskrip dia lepas baru tahun 15 lebih. Itulah manuskrip yang pertama menunjukkan bahawa saintis bertentangan dengan gereja. Jadi disebabkan pertentangan ini, saintis di Eropah berfikir panjang untuk bolehkah keseluruhan pengetahuan dikembangkan atas induktif.
masalah. Dan dia kata boleh, namun usaha yang banyak diperlukan. Jadi semua benda akan diletak di bawah induktif. Semua itu berjaya sebenarnya, tapi ada satu masalah yang paling besar di dalam sains barat ini, iaitu mereka mesti meletakkan matematik di dalam sains. Sama seperti nombor sifar tadi lah. Kamu tak letakkan dia, semua sains akan punah. So dia kata sains adalah empirical knowledge plus matematik. Dan bila sampai matematik kata plus logik. Okey, bawah. So pengujian memerlukan logik. Okey, jadi sains barat adalah empirical, pengetahuan empirik ditambah matematik ditambah logik secukupnya. Okey, kalau kamu tanya pada saya apa taklif saya tentang matematik, saya akan kata P maka Q. Jika P maka Q, that's all. Kamu buka semua buku matematik, jika P maka Q. Itulah statement. Dalam takrif, dalam teorem, dalam corollary, dalam lemma, dalam pembuktian, semua itu. Saya tidak nampak matematik yang selain daripada P maka Q. Kalau ada lain, boleh dijermakan dalam P maka Q. Itu logical understanding. Secukupnya logik untuk memahami matematik, secukupnya matematik untuk memahami sains. Sains tak nak jawablah soalan tadi. Kenapa sifar nombor yang pertama dan satu adalah nombor kedua? Ahli matematik saja yang akan jawab. Tapi ahli matematik kebanyakan apa yang dia cakap orang sains takkan terima. Okey? Masalah besar kepada sains empirik ini adalah mereka judge semua benda berdasarkan evidence empirik. Kalau tidak boleh diuji kaji makmal, dia bukan sains. Jadi psikologi out, bahasa out, yang paling teruk sekali agama keluar daripada bidang sains. Dan itu sebab sains moden barat dipanggil sekular. Sebab itulah dia memisahkan di antara agama, malah budaya dan lain-lain dengan pengetahuan. Tapi manusia yang menciptanya ada agama dan ada nilai kadang-kadangnya. Itu sebab macam ahli matematik, ahli sains sekarang dia akan berbangga untuk menjadi etis. Sebab apa? Sebab ilmu itu memisahkan agama itu. Dan ini cubalah disedari silap selepas uji kaji pertama quantum mechanics. Ini disedari silap, iaitu uji kaji Liang. Siapa baca quantum mechanics tahulah. Uji kaji Liang. Ada liang cahaya, kemudian cahaya ditembak kepada liang itu. Kalau cahaya bergerak lurus kan, semua orang percaya. Tapi eksperimen liang itu menunjukkan cahaya terserak daripada liang itu. Cahaya ditembak kepada liang, tak ada masalah. Tapi selepas tembakan itu kepada lubang itu, dia terserak. Sepatutnya dia just pass through kan, dan tepat kepada sasaran dia kan, dah selesailah. Itu cahaya bergerak lurus kan. Tapi selepas daripada liang itu, dia terserak. Dia ada dua liang, dia terserak. Masalahnya kenapa cahaya terserak? Dan timbul spekulasi macam-macam. Okey, cahaya bukan bergerak lurus. Cahaya bukan kelajuan yang